ni nak cerita pasal selusuh. Sebab ramai yang nak bersalin dan yang takut nak bersalin. Takut weh nak bersalin. Siapa tak takut nak bersalin kan? Siapa yang tak takut nak bersalin? Macam-macam kita fikir. Macam mana nak senangkan bersalin. Macam mana nak mudahkan bersalin. Macam mana nak bagi tak rasa takut. Macam mana nak ada orang kata selusuh ni boleh, ada orang kata selusuh tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Assalamualaikum. Apa khabar hari ni, pagi ni? Hari ni hari bekerja, dah start bekerja selepas cuti Deepavali. Selamat menyambut Deepavali diucapkan kepada adik-adik yang berbangsa India dan beragama Hindu. Okey, jadi hari ni kita nak cerita lagi. Ada sesiapa dengan Kak Ija. Minta tolong like dan minta tolong share. Minta tolong like dan minta tolong share. Kita hari ni kita tunggu sekejap. Sementara adik-adik masuk tengok. Kita tunggu sekejap. Okay. Baru pukul 9.20 pagi. Kita tengok sekejap lagi. Panas pula kat sini. Panas kat sini pagi ni. Jadi siapa dengan Kak Ija minta like sikit, minta share. Kan, minta like, tak nampak love. Sementara kita tunggu orang love sikit baru kita cerita. Hari ni nak cerita pasal selusuh. Sebab ramai yang nak bersalin dan yang takut nak bersalin. Takut weh nak bersalin. Siapa tak takut nak bersalin kan? Siapa tak takut nak bersalin? Macam-macam kita fikir. Macam mana nak senangkan bersalin. Macam mana nak mudahkan bersalin, macam mana nak bagi tak rasa takut, macam mana nak ada orang kata selusuh ni boleh, ada orang kata selusuh tak boleh kan. Apa pandangan Ustaz menggunakan air selusuh untuk memudahkan melahirkan anak? Minum dan sapu. Air selusuh ni istilah kita lah. Tapi ada riwayat daripada Ummu Salamah, dia membaca beberapa surah untuk memudahkan orang bersalin. Dia tak kata daripada Nabi, tapi dia membaca. Maka membaca untuk orang bersalin, membaca Al-Quran tertentu untuk dia minum dan seumpamanya, termasuk di dalam bab ruqa, bab doa dan bab jampi yang diizinkan oleh syarak. Maka siapa-siapa kalau baca, misalnya dia baca alam nashrah laka sadrak, kerana fa inna ma'al usri yusra, pada kesusahan ada kemudahan. Kadang-kadang orang baca dan kemudian dia bagi orang minum, tak ada masalah, kerana termasuk di dalam rawatan, masuk dalam rawatan. Jadi kita nak cerita pasal selusuh menurut tradisional punya pemahaman orang dulu-dulu, bukan pemahaman doktor-doktor sekarang, bukan pemahaman zaman sekarang ni, pemahaman dulu-dulu. Yang Kak Ija tahu adalah pemahaman zaman Kak Ija, pemahaman zaman dulu yang mana diceritakan dan diajarkan kepada Kak Ija. Jadi Kak Ija nak bagi korang pendedahan macam mana cara-cara selusuh orang zaman dulu. Macam tu kan. Sebenarnya selusuh ni orang dulu ni buat selusuh adalah untuk membantu memudahkan
proses melahirkan, nak memudahkan proses melahirkan sebab dulu tak ada hospital, mana ada induce, mana ada caesar zaman dulu kan. Jadi nak tak nak dia orang kena fikirkan satu cara bagaimana nak membantu memudahkan kelahiran tanpa mendatangkan risiko yang besar. Dia orang rasa benda tu tak mendatangkan risiko yang besar. Contohnya kalau buat benda ni memudahkan kelahiran, okey, nak membantu memudahkan kelahiran. Sebab zaman dulu kita tak ada apa, macam saya cakap tadi, tak ada hospital, tak ada apa, susah, accessibility diorang susah. Contohnya dah lebih due lama, kalau sekarang kita boleh pergi hospital induce, zaman dulu tak ada, orang tak pergi induce, orang tunggu, orang pun tak tahu berapa bulan, exactly berapa hari bulan dia orang punya due date, tak tahu kan. Jadi masa zaman Kak Ija pun kan due date pun kita berdasarkan pada scan. Masa tu dah start ada scan. Tapi orang-orang yang sebelum scan, dia orang cuma pakai macam table yang bulat tu sahaja untuk tetapkan due date. Macam tu sebelum ada scan. Tak ada scan, tak tengok pun keadaan baby, cuma bidan akan rasa kedudukan bayi. Macam tu sahaja. Dulu-dulu punya method yang digunakan. Sekarang ni teknologi dah semakin bagus dan lebih mudah sebenarnya untuk korang bernasib baik kerana banyak bantuan yang ada, banyak kemudahan sebenarnya yang disediakan dan banyak idea-idea baru yang dapat membantu. Okay? Jadi apa yang dibuat sebenarnya dalam perkara selusur ini sebenarnya, nak cerita pasal selusur. Banyak metod yang digunakan, berbeza daripada kaum, berbeza daripada kaum Melayu lain cara selusur dia, kaum India lain cara selusur dia, kaum Cina pun lain cara selusur dia orang. Okay? Bergantung kepada kaum itu sebenarnya. Jadi kita cerita pasal orang Melayu lah sebab kita orang Melayu kan, kita cerita pasal orang Melayu. Bagi orang Melayu, antara cara-cara yang digunakan untuk selusur adalah zaman dulu-dulu, zaman dulu-dulu, bidan-bidan ni adalah bidan-bidan yang sangat arif tau, sangat pandai tau. Diorang orang yang pandai-pandai, diorang boleh buatkan air selusur. Air selusur ni macam-macam cara orang boleh buatkan. Diorang akan baca certain ayat Quran, akan bacakan, akan tawarkan dan bagi kita minum. Antaranya diorang buat air selusur dengan air masak, ataupun buat air selusur dengan air kelapa. Okey, ada orang buat selusur air kelapa, ada buat selusur air masak. Selain daripada tu, orang pun ada buat selusur menggunakan minyak kelapa. Okey, minyak kelapa yang disuruh kita makan, minum minyak kelapa daripada tempoh kehamilan 7 bulan kita dah boleh start minum minyak kelapa. Contohnya boleh minum minyak kelapa dara. Sekarang ni orang kata minyak kelapa dara. Zaman dulu kita kata minyak kelapa sahaja. Kita masak minyak kelapa muda tu, masak dan kita minum sesudu-sesudu sedikit-sedikit sebelum daripada tempoh 7 bulan sampailah dekat-dekat nak bersalin. Sebab tu dia memudahkan pengeluaran sebenarnya sebab licin. Ada orang makan butter ataupun makan margarin pun ada, bancuh margarin dengan minum air suam pun ada dalam tempoh waktu terdekat hendak bersalin. Maknanya dah keluar tanda nak bersalin, diorang buat cara ni pun ada. Macam-macam cara sebenarnya untuk selusur yang diamalkan. Okey, salah ke tak salah? Bergantung kepada sebenarnya kalau benda itu tak mengganggu kita punya hormon yang dikeluarkan badan untuk memudahkan pengeluaran baby kan, sekadar doa ataupun sekadar minuman air kelapa itu, minyak kelapa itu tak ada masalah. Cumanya macam mana cara penggunaan akar Fatimah ini, adakah bagus penggunaan akar Fatimah yang kembang tu kan, dia ada cara penggunaannya dan dia bukannya lah minum dalam kuantiti yang banyak. Sebabnya kalau terlebih banyak kita minum benda tu agak membahayakan kerana dia boleh mengakibatkan pendarahan yang banyak. Okey, sebab benda tu dia merangsang hormon. Jadi kena berpada-pada, kena tahu portion macam mana kita nak ambil. Sebab tu kebanyakannya tidak menggalakkan minum akar Fatimah itu awal. Minum dekat nak bersalin pun minum sekali rendam sahaja, jangan terlampau banyak.
kerana ia boleh mengakibatkan kita berlaku contraction yang sangat teruk. Okey. Kita tak nak contraction yang sangat sakit. Kita tak nak sebab dia akan menggalakkan pembukaan jalan kan. Jadi kita tak tahu badan kita punya seberapa banyak hormon yang diperlukan untuk membantu bukaan jalan kita. Jadi kita tak boleh minum terlampau banyak kerana ianya akan membuatkan kita sakit yang amat sangat. Akan mengakibatkan kesakitan sebab dia membantu membuka jalan dengan sangat cepat. Kan? Dia nak cepatkan pembukaan jalan. Okey. Jadi sebab tu dalam tempoh masa kalau nak bersalin, seeloknya kita suami boleh buatkan air selusuk untuk isteri, itu adalah sangat afdal. Yang paling afdal sekali orang dulu-dulu, yang paling selalu Kak Ijah nampak orang dulu-dulu buat kan. Orang dulu-dulu bila nak bersalin, diorang sebelum dekat lagi 2-3 bulan nak bersalin rambut panjang kan, orang dulu dalam pantang tak bagi, diorang akan mandi, basah rambut dan isap sedikit air daripada rambut, niat untuk memudahkan kelancaran. Jangan pintar rambut. Orang dulu-dulu punya petua, ni adalah petua Kak Ijah cerita petua pula. Tadi kira cerita selusuhnya, sekarang cerita petua orang dulu-dulu. Dia tak bagi kita ikat rambut pintar-pintar dengan tuala tu, ikat macam tu, tak boleh. Kerana dikatakan, dipercayai akan menyusahkan sedikit nak bersalin tu. Kan orang tua-tua dulu dia kata lepas basah rambut biar rambut lurus sahaja kan. Itu adalah petua-petua. Okay? Tak semestinya betul dan tak salah untuk ikut dan tak salah juga untuk tidak ikut. Tapi kalau tak memudaratkan dan tak bercanggah dengan agama kita, tak ada masalah lah untuk kita ikut kan. Itu adalah antara yang dilakukan oleh orang dulu yang dicakapkan boleh memudahkan kelahiran, boleh membantu memudahkan kelahiran. Macam Kak Ijah dulu, arwah atuk Kak Ijah, dia akan buatkan Kak Ijah memang seorang yang sangat berpenyakit. Kak Ijah punya pengalaman sendiri lah kan. Kak Ijah mempunyai masalah HB yang sangat rendah daripada anak dara pun. Memang HB Kak Ijah memang satu masalah yang sangat digeruni oleh doktor sebab di awal kehamilan pun HB baru 7 HB Kak Ijah. Dan HB rendah, lepas tu berisiko tinggi untuk melahirkan kan sebab HB yang terlampau rendah. Dan arwah atuk Kak Ijah dia selalunya akan berikan Kak Ijah air, kalau orang lain dia bagi air selusur sebab tu Kak Ijah kata kena ikut atas specialties. Orang dulu-dulu dia ada dia punya kepakaran kan, macam arwah atuk Kak Ijah dibacakan air selusur daripada buah kelapa. Dan sebaik sahaja minum selusur buah kelapa ni, kita tak ada pecah ketuban, tak ada apa, kita akan muntah dan cepat sahaja proses melahirkan itu berlaku dalam tempoh masa yang cepat. Selain daripada itu pun juga dia selalu sarankan kita minum minyak kelapa. Minyak kelapa ni adalah elok untuk diminum. Minyak kelapa yang masak tu seeloknya minyak kelapa darah lah. Sekarang ni banyak orang jual minyak kelapa darah, boleh pilih yang bagus. Dan Kak Ijah pun pernah jumpa satu yang bagus, minyak kelapa darah dia boleh dapatkan minyak kelapa darah untuk membantu memudahkan kelahiran. Okey, daripada segi herba, ada tak herba yang boleh memudahkan kelahiran Kak Ijah? Sebenarnya ada. Kita ada juga buat kalau herba macam Atuk Kak Ijah pun ada buat herba yang kita makan untuk membantu memudahkan kelahiran, membantu sahaja sebenarnya. Selebihnya adalah daripada Allah, rezeki masing-masing kan. Kita usahakan. Bukan kata confirm memang mudah, confirm memang mudah. Tidak, ini adalah usaha-usaha yang dilakukan. Kita kena usaha, selebihnya kita berserah kepada Allah. Lagi satu, nak bersalin mudah, orang tua-tua kata sebelum bersalin tu minta maaf dengan suami, minta halalkan makan minum dengan mak bapak. Kan, ini nak membebel orang tua pula. Kak Ijah membebel orang tua sebab ini adalah sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Tak kira agama apa, tak kira lah bangsa apa, kalau nak bersalin itu, sebelum bersalin itu minta maaf.
minta halalkan sebab ini adalah proses antara hidup dan mati, dek-dek. Kalau meninggallah kita dalam pantang, kalau kita minta maaf dengan mak bapak mertua kan, dengan suami minta halalkan makan minum kan, itu adalah lebih afdal. Kita kena lebih memudahkan sebab ada dulu-dulu cerita, banyak aja dengar cerita yang mengalami kesukaran bersalin kerana ada buat salah dengan mak lah. Itu adalah perkara-perkara normal yang terjadi dalam masyarakat kita. Salam Damia Batrisha, apa khabar? Hai Hasliza Abdul Rahman. Hari ni cuti ya. Okey. Lepas tu apa lagi yang orang gunakan untuk bersalin? Ini ada herba dia yang kita boleh guna dalam kuantiti yang sedikit. Kita tak boleh guna terlampau banyak sebab ia membantu bukaan. Dan kita tak tahu badan kita punya rembesan hormon pada tahap yang mana, sebab tu Kak Ijah tak keluarkan dalam kuantiti yang banyak sebab Kak Ijah tak tahu korang punya tahap hormon. Kak Ijah tak nak nanti ada yang mengalami contraction yang berlebihan. Makan pun kalau nak ambil pun ambil sebiji bila turun tanda, dan sebiji lagi nanti bila dekat nak bersalin masuk labor room. Sebab apa? Kita tak nak nanti bukaan itu terlampau cepat untuk korang. Jadi dia tidak digalakkan sangat diambil dalam tempoh masa yang lama. Sebabnya nanti macam akal Fatimah tu, kenapa kita tak galakkan sangat ambil dalam tempoh masa yang lama? Sebab dia takut bila hormon itu berkontradik dengan kita punya hormon badan yang normal akan dirembeskan, ia akan memberi rasa sakit bersalin yang lebih sakit sebab nak cepatkan bukaan. Macam kita kena induce pula. Jadi tak nak rasa macam tu kan. Assalamualaikum, sambung balik sebab tadi broadcast interrupted, bateri pula tiba-tiba habis kan. Kita sambung balik. Kita nak cerita pasal berpantang semula, pasal selusur tadi. Kita sambung balik pasal selusur. Ini dah kira macam round kedua lah kan. Kenapa sambung balik pasal selusur? Orang dulu punya petua macam mana, kita punya apa yang kita takutkan adalah kelebihan contraction itu, kerana orang nak selusur ni nak memudahkan kelahiran, bukan nak menghilangkan sakit bersalin. Sakit bersalin itu adalah sakit yang memang akan dirasai oleh sesiapa saja. Okey, diorang akan ada rasa sakit bersalin. Jangan kata tak sakit bersalin. Ada orang mempunyai rasa sakit bersalin yang kurang, ada orang akan rasa sakit bersalin yang lebih. Jadi setiap orang mempunyai rasa sakit yang berbeza-beza. Jadi tidak sama semua orang rasa sakit itu. Okey. Dan apa petua untuk memudahkan uri kita keluar dengan baik? Nak bagi uri keluar dengan baik, nak bagi uri keluar dengan cantik. Kenapa nak uri keluar dengan baik dan cantik, Kak Ijah? Supaya kita tak ada jangkitan. Okey, kena tahu yang antara salah satu penyebab tumpah darah ataupun bentan ataupun demam yang teruk adalah disebabkan oleh uri yang terlekat di dalam ataupun cebisan-cebisan uri yang masih ada di dalam rahim. Okey, dan cebisan-cebisan uri ini sebenarnya sangat bahaya kerana ia boleh mengakibatkan keracunan, keracunan dan jangkitan dalam rahim. Ada yang kena bila ada cebisan uri, ada yang kena tumpah darah yang teruk kan. Ada yang mengalami bentan yang teruk, bentan ataupun demam, tak kebah-kebah, dan bila ada masalah-masalah macam ni, sila segera ke hospital. Kerana seandainya uri kita keluar tak lengkap, tak cantik, ada koyak-koyak, ada yang nampak putus-putus, sila segera ke hospital. Kalau korang ada adik-adik ada simptom demam, sakit yang amat sangat, kram, darah keluar terlampau masif, okey. Jadi ini adalah tanda-tanda kita ada jangkitan. Okey, jadi kena berwaspada, kena ambil tahu tahap badan kita dan macam mana cara nak membantu uri itu keluar cantik. Ramai orang tanya Kak Ijah nak uri keluar cantik. Macam mana cara dia? Okey, untuk uri keluar cantik, Kak Ijah bagi petua tulis. Semua dah tulis? Ada tulis pen dengan kertas nak bagi petua ni kerana petua ini sangat
akan dapat sangat membantu. Kerana apa? Kerana bila uri kita keluar cantik, boleh juga menyelamatkan nyawa ya. Sebab apa? Kalau uri tertinggal kat dalam, dia sangat-sangat tidak bagus untuk kita punya rahim dan untuk badan kita juga. Jadi untuk uri keluar rahim keluar cantik. Siapa nak petua? Tulis nak. Tunggu kejap, tunggu sekejap. Tunggu dulu supaya supaya korang dapat dapat share video ni. Share, tolong share ya video-video ni, kerana kita nak berkongsi macam mana cara nak buat selusur, cara macam mana nak buat selusur, macam mana nak memudahkan uri keluar dengan cantik kan. Nak bagi sihat, nak bagi senang, nak bagi berkesan apa yang kita lakukan tu, nak memudahkan urusan kita dalam proses bersalin kita. Okey, macam mana nak bagi uri keluar cantik? Pertama sekali, bila kita dah turun tanda, okey, dah tulis tulis tau. Bila dah turun tanda, kita minta adik-adik sediakan dalam tempoh berpantang itu, dah dekat-dekat nak due, bukan barang baby sahaja kita kena siapkan, barang kita pun kita kena siapkan. Okey, apa yang kita kena siapkan untuk diri kita? Pastikan korang ada set berpantang korang. Kedua, pastikan ada madu di rumah, madu asli. Dalam tempoh berpantang, tolong cari madu asli. Okey, cari juga minyak kelapa dara yang bagus untuk korang ambil. Okey, madu asli ini untuk apa Kak Ija? Untuk buat ubat tasak. Okey, banyak orang tak tahu kita boleh gunakan madu asli ini untuk buat ubat sebelum dan selepas kita melahirkan. Cari buah keras elok ada. Cari juga pokok cekur. Ini persediaan yang kita boleh adakan dalam tempoh masa berpantang untuk ibu. Bukan persediaan untuk anak sahaja kita perlu ada. Persediaan untuk ibu pun perlu. Sediakan pokok cekur, sediakan madu asli, sediakan buah keras. Ini sepatutnya dah ada dekat compound korang, kawasan rumah, dah ada dekat sekitar korang yang boleh memudahkan korang plug and makan. Petik dan ambil makan. Okey. Nak buat macam mana untuk memudahkan pengeluaran uri? Okey, sangat mudah sebenarnya. Bila kita dah turun tangga, pecahkan sebiji telur ayam kampung. Sediakan juga telur ayam kampung kerana ia sangat bagus untuk ibu yang hamil dan ibu yang selepas berpantang pun. Okey, siapkan sebiji telur ayam kampung, pecahkan dan masukkan dengan sesudu kecil cuka. Ini adalah petua bidan-bidan dulu yang mana kita gunakan untuk memudahkan uri itu keluar. Jadi tak adalah doktor nak kena tekan-tekan perut kita nak bagi keluarkan uri. Tak adalah uri itu keluar koyak-koyak sebab dia terlekat. Ini adalah untuk memudahkan cabutan uri daripada dinding rahim. Bancuh telur dan cuka ini. Kenapa telur Kak Ijal? Telur ini untuk membantu memberi tenaga juga kepada korang untuk meneran. Okey, memberi tenaga. Telur mantap ini akan memberi tenaga. Geli nak makan telur mantap Kak Ijal. Sebenarnya telur itu akan masak dengan cuka. Okey, cuka itu akan memasak telur itu. Dia akan rasa macam telur separuh masak. Minum seteguk sebelum bila kita dah keluar tanda, okey, bila dah keluar tanda, minumlah telur dengan cuka. Bila dah dekat nak bersalin, minum telur dengan cuka kerana ia akan memberi kita tenaga untuk meneran dan memberi kita kemudahan insya-Allah untuk mengeluarkan uri, memberi kemudahan untuk uri jatuh daripada dinding rahim. Jadi dia mudah keluar. Itu adalah petuanya. Petua ni, cubalah Kak Ijaz, setiap anak Kak Ijaz amalkan ini dan alhamdulillah tak ada masalah uri itu lekat dan tak ada masalah kena tekan-tekan perut dan Kak Ijaz rasa adik-beradik Kak Ijaz pun buat perkara yang sama. Okey. Ini adalah petua daripada bidan lama yang mana dia menggalakkan kita supaya membantu memudahkan proses kelahiran. Tak adalah proses tu jadi lama sebab doktor nak kena tekan-tekan uri, ada yang sampai kena korek kan. Jadi tak nak lah kan. Adalah kita dah sakit bersalin, kena korek pula nak keluarkan uri. Jadi tak nak macam tu. Okay? Itu adalah petuanya. Okay, itu saja
untuk hari ini, jangan lupa sediakan barang-barang yang Kak Ija cakap untuk persediaan kita nak bersalin. Jangan kata persediaan anak saja. Besok kita mungkin dah akan ke segmen seterusnya ataupun tips yang seterusnya, iaitu tips bertasak. Bertasak ini sangat bagus untuk ibu-ibu yang lepas bersalin. Bertasak ini adalah untuk menetapkan ataupun tegapkan kedudukan rahim kita pada satu level. Macam mana kita nak tasak? Nak tasak ni macam pasang kuda-kuda. Orang dulu-dulu dia tetapkan macam tu. Jadi kita ikut macam mana proses orang dulu-dulu. Kak Ija ajarkan, kalau nak ikut insya-Allah baik, boleh mendatangkan manfaat yang baik. Dan kalau tak nak ikut pun boleh terpulang pada adik-adik memilih, kerana setiap badan mempunyai cara pemulihan yang tersendiri. Okay? Cumanya kita perlu usahakan agar kita dapat pulih dengan lebih baik, pulih dengan lebih cepat, kan? Pulih dengan cemerlang, macam tu. Kan kita nak jadi ibu yang cemerlang, nak lahirkan anak-anak yang cemerlang, kena jadi ibu yang cemerlang. Okey, nampaknya sekian dulu pasal selusuh daripada Kak Ija. Macam Kak Ija recap balik, pasti orang dulu-dulu dia ada buat air bacaan, contohnya bacaan surah. Kan? Surah apa yang bagus untuk selusuh? Contohnya kita boleh baca surah Maryam. Kita boleh baca Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil, Al-Fil, ya. Kita boleh bacakan Al-Fatihah, suami boleh bacakan. Nanti share supaya Kak Ija sharekan ayat-ayat yang bagus supaya korang boleh baca. Okay? Nanti korang boleh share-share. Tunggu Kak Ija sharekan ayat-ayat untuk korang kongsikan. Sekian dulu daripada Kak Ija. Selamat berpantang dan selamat menunggu kelahiran. Pastikan bersedia untuk menempuh alam menjadi seorang ibu yang baru dan jadilah ibu yang cemerlang. Sekian dulu daripada Kak Ija. Berpantang by Nazira Frijan, keepdara.com. Bye-bye. Assalamualaikum.